بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang pertama yang saya muliakan dan saya hormati pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ustaz, para ilmuwan, ahli jawatankuasa surau dan seterusnya yang saya muliakan dan saya hormati tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya, alhamdulillah kami syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ini muka surat berapa ya? Satu 111. Pada perenggan yang kedua tuan-tuan, kita masih lagi membahaskan dan membicarakan berkaitan dengan tajuk utamanya ialah perbahasan tauhid amali. Ya, kita bahaskan tauhid dari sudut penghayatan mata hati kita terhadap keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih lagi membahaskan di bawah tajuk tersebut berkaitan dengan melihat Allah dengan penyaksian mata hati kita. Ya, melihat Allah dengan penyaksian mata hati. Istilah bahasa Arabnya ialah musyahadah. Tetapi untuk kita sampai kepada tahap tersebut, kita mesti melalui 3 peringkat. Yang peringkat yang pertama dinamakan peringkat muraqabah, iaitu kita hendaklah sentiasa menghadirkan dalam hati kita bahawa Allah sentiasa memantau segala gerak-geri kita, segala perbuatan dan segala apa yang berkaitan dengan zahir dan batin kita. Baik, peringkat yang keduanya kita telah bahaskan, iaitu peringkat musyahadah. Ya, musyahadah, iaitu musyahadah Allah dengan mata hati merupakan satu nikmat yang sangat agung yang dikurniakan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus pada perenggan yang kedua. Asas bagi musyahadatullah, asas bagi musyahadah Allah, iaitu menyaksikan Allah dengan mata hati, adalah rasa kehadiran Allah Jalla Jalaluhu dalam hati seseorang. Natijah daripada tuan-tuan ya, dia lebih kepada rasa. Jangan salah faham pula. Kita risau nanti bab ni, tajuk apa ni, tajuk berat ni. Apa tajuk dia? Melihat Allah. Cuma kadang-kadang kalau kita guna bahasa melihat, mungkin kita rasa agak tu sikit lah, janggal sikit. Tapi kalau kita terjemah dengan bahasa menyaksikan, lebih kurang makna dia. Satu penyaksian dalam hati kita. Tetapi ayat ini menjelaskan lagi kepada saya, kepada tuan-tuan, agar kita tidak keliru. Saya ulang balik, asas bagi musyahadatullah, asas bagi menyaksi Allah dengan mata hati adalah rasa. Oleh kerana dia di sini, maka dia lebih kepada rasa kehadiran Allah. Yang kata apa juga, rasa hadir. Kadang-kadang tuan-tuan ya, saya yakin tuan-tuan faham lah ni. Cuma bukan apa sangat nak permudahkan lagi, supaya kita lebih nampak pencerahan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita duduk di sini dah. Orang rumah balik kampung, atau orang rumah, ada rasa tak orang rumah hadir dalam hidup kita? Dah lupa langsung lah. Tapi rasa tu di mana? Rasa hadir dalam hati, rasa ingat, rasa dekat. Macam puan-puan juga ya, suami keluar negara, kenapa lah? Tak ada. Suami itu sentiasa hadir dalam hati. Sama juga bahasa kiasannya, Allah sentiasa hadir dalam hati kita.
sentiasa hadir dalam ingatan kita, sentiasa hadir dalam rasa keimanan kita, rasa keagungan terhadap Allah, rasa kemuliaan terhadap Allah, rasa dekat dengan Allah. Itu dikatakan adalah rasa kehadiran Allah dalam hati seseorang, natijah daripada mujahadah melawan hawa nafsu yang berpanjangan. Ya, hasil daripada apa? Hasil atau natijah daripada kita mujahadah, kita lawan nafsu. Lawan nafsu ni kita dah terjemah tuan-tuan sebelum daripada ini. Lawan nafsu ni bukan kata tahan semua kehendak nafsu, tidak. Tapi tak tahulah bahasa Malaysia dia jadi terjemah melawan. Ya? Bahasa Arab dia panggil mujahadah. Tetapi mujahadah ni asalnya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh kawal nafsu. Dengan cara mana? Dengan cara didik dia. Dia nak makan, kena bagi makan, tapi kena didik dia supaya dia makan benda yang halal. Bukan kata lawan dia jangan bagi makan. Sebab nafsu tu nafsu kita, kalau kita tak makan, habislah kita. Ya. Kawal dia. Itu dalam bahasa kitab-kitab dia tertentu dia urai balik dengan istilah bahasa Malaysia melawan tu. Mungkin kita kena terjemah lagi. Bukan lawan semata-mata menahan, menolak segala-galanya yang nafsu nak, tidak, tetapi mendidik dan mengawalnya. Dia nak tidur, kena bagi tidur. Tapi jangan ikut nafsu tidur. Kalau ikut nafsu tidur, tak bangun dia. Pukul berapa dia bangun? Pukul 6 tu dia tak nak bangun. Dia duduk tengah sedap tidur. Sama juga makan. Ya, nafsu ni makan, kemudian dengar azan, dia tak kira azan, dia nak makan. Jadi kita kena kawal dia, stop dulu kat dia. Itu yang diistilahkan. Jadi perkara tuan-tuan dan perkataan musyahadah Allah ini adalah rasa hadir Allah dalam hati seseorang, hasil daripada kita melawan nafsu secara berterusan, mendidik nafsu secara berpanjangan, dan zikir sir yang berkekalan. Kena ada dua. Pertama, lawan nafsu, yang ini mudahlah kita sentiasa sebut. Yang keduanya tuan-tuan, iaitu kita nak kena ada zikir sir. Zikir sir ni zikir hati lah, mudah bahasa kalau kita terjemah. Dia ada zikrul lisan, yang kita sebut subhanallah, subhanallah dengan lisan kita. Dia ada zikrul qalbi. Zikrul lisan ni biasanya disebut zikir jahar. Zikir yang nyaring, jahar, nyaring. Sebut, dia ada sebutannya, dia ada bunyi dia. Yang keduanya zikir sir. Jahar lawannya sir. Macam kita sembahyang tu lah tuan-tuan ya. Sembahyang dia ada sembahyang yang dinamakan sembahyang yang jahar, yang baca nyaring, yang baca kuat. Ada lagi dikatakan sembahyang yang dibaca dengan sir, baca dengan perlahan. Zikir juga ada pembahagian. Ada dinamakan zikir jahar, ya, zikir yang nyaring, yang jelas, yang nyata, kita sebut dengan lisan. Ada yang dikatakan zikir sir, zikir yang perlahan. Tetapi zikir sir ni biasanya dalam bab zikir dia lebih terjemah kepada hati. Tetapi kalau hati ni pula tuan-tuan, kalau kita bahas dalam sikit lagi, sir ni ialah zikir yang berada di lubuk hati, batin hati. Sebab kalau zikir yang zahir pada hati dinamakan zikrul qalbi. Hati ni dia ada hati besar, dia ada hati kecil. Dan setengah ulama kata hati ni dia ada 7 lapis batin dia. Hati zahir ni namanya qalbu. Batin hati itu yang paling dalam sekali namanya khafa ataupun akhfa. Dalilnya dalam ayat Quran, ya'lamus sirra wa akhfa. Dia iaitu Allah ya'lamus sir, dia tahu apa yang berlaku dalam batin hati kamu. Wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi dalam hati kamu tu lagi. Sebab tu dulu kita orang tua kita cakap dulu, hati besar, hati kecil. Sekarang ada rasa tak? Kau tak pernah rasa. Kadang-kadang hati besar boleh terima, tapi jauh di sudut yang Sudirman ke kata, jauh di sudut hati. Kau tak pernah dengar lagu Sudirman? Jauh di sudut hati. Sudut yang mana tu? Kadang-kadang kena tanya juga. Rupa-rupanya disebut oleh ulama dalam kitab-kitab dinamakan batin hati. Jadi ya tuan-tuan nak kena latih hati tuan-tuan supaya sentiasa berzikir. Dinamakan zikir sir. Bila mana hati tuan-tuan sentiasa berada dalam zikir, lama kelamaan hati kita dapat memandang dan menyaksikan keagungan Tuhan dengan pandangan mata hati, bukan sekadar pandangan mata zahir. Macam kita tengok bukit tuan-tuan. Bukit ni kalau kita tengok dengan mata biasa ni, nampaklah
Bukit itu tinggi, besar, teguh, kuat. Ya, angin setakat mana ribut macam mana pun bukit itu tak pernah bergoyang. Tuan tak pernah nampak bukit bergoyang ditiup angin. Pokok tu ada lah bukit-bukit. Dia kata, saya pernah nampak ustaz. Dia nampak tu pokok yang ada atas bukit. Bukit tu bergoyang. Tak pernah. Betapa mantapnya bukit itu. Tapi siapa pencipta? Tak pernahkah kita tanya siapa pencipta? Dan tidak akan pernah lahir dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan rasa keagungan di situ. Nampak bukit tetapi dalam masa yang sama mata zahir ni nampak bukit, tetapi mata batin kita nampak keagungan Tuhan. Itu dia panggil musyahadah. Ya, musyahadah sekadar mana? Sekadar kita atau sekadar orang awam. Kerana tahap musyahadah ini dia tengok tahap orang alim, orang arif. Ya, baik, seseorang yang sentiasa mengingati Allah Jalla Jalaluhu, bahkan hatinya sering menyebut namanya, iaitu nama Allah, dalam rangka untuk memfokuskan tawajuh, ya, dalam rangka untuk kita fokuskan tawajuh, satu penumpuan hanya kepada Allah, akan dianugerahkan oleh Allah, akan rasa kehadiran Allah Jalla Jalaluhu dalam hatinya. Ia bukan antara kelazatan iman itu sendiri. Tuan-tuan, ini satu anugerah daripada Allah. Cuma saya dengan tuan-tuan nak kena lawan nafsu, nak kena ada zikir, zikir hati yang berkekalan, kemudian sentiasa ingat Allah, dan sentiasa sebut dalam hati kita nama Allah, dan kita sentiasa fokus penumpuan kita terhadap Allah. Allah, buat masa sekarang ni tuan-tuan fokus dalam bab apa? Cuba duduk sekejap, renung sekejap. Saya dengan keluarga saya ni duk rancang apa ni, dan duk fokus tentang apa ni? Tentang dunia ke tentang akhirat? Itu tak biasalah tu ya. Tuan-tuan duk fokus tentang apa sekarang ni? Tengoklah masa yang tuan-tuan habiskan untuk dunia berapa banyak, masa tuan-tuan duk fikir pasal dunia berapa banyak, masa yang tuan-tuan rancang tentang dunia berapa banyak, nak banding dengan akhirat. Ketika itu tengok peratus lah. Maka bila mana peratus, contohnya 60% untuk dunia, 40% untuk akhirat, maka saya dengan tuan-tuan sekarang sedang fokus dunia. Okey, kita kata akhirat. Akhirat 60, dunia 40 saja. Akhirat tu tuan-tuan fokus apa? Fokus apa akhirat? Saya rasa saya dengan tuan-tuan duk fokus syurga lah kan? Ke fokus yang satu lagi? Fokus syurga lah. Baik, tuan-tuan tahu tak syurga tu siapa? Syurga tu makhluk. Allah tidak pernah cipta kita untuk sekadar makhluk. Makhluk itu dicipta untuk kita. Kita dicipta untuk Allah. Sebab tu fokus saya, fokus tuan-tuan nak kena ada pada Allah. Bila mana hati saya, hati tuan-tuan fokus betul-betul pada Allah, dengan ingatnya, dengan rindunya, dengan cintanya, dengan kehendak segala-galanya tuntutan Allah kita tunaikan, ketika itu Allah anugerahkan kepada saya dengan tuan-tuan yang dinamakan tadi musyahadatullah, rasa kehadiran, keagungan Allah, kehebatan Allah, segala-galanya tentang Allah dalam hati saya dan hati tuan-tuan. Ini sekadar mana yang kita usaha. Akhirnya itulah merupakan kelazatan iman itu sendiri. Saya pun pelik, tuan-tuan pun pelik ya. Nabi guna lazat. Yang kita tahunya makan aja lazat. Nasi ayam lazat. Nasi apa sekarang? Yang agak-agak lazat sikit. Nasi Arab ke apa? Baru ni saya ada pergi ke Masjid Kuning, Kota Damansara. Saya pun tak ingat dah tuan-tuan. Bukan nasi Arab dah, nasi apa tak tahu dah nama dia dah sekarang ni. Sedap juga makannya. Tapi rupa-rupanya sesuatu yang telah ada dalam hati saya, yang telah ada dalam hati tuan-tuan, benda itu sifatnya lazat. Tak tahulah saya pernah rasa, tuan-tuan pernah rasa, tak tahu dah. Kalau rasa tanya bab makanan, pernah rasa benda itu lazat. Rupanya Nabi sebut itulah satu kelazatan daripada iman yang ada dalam hati. Allah alam tuan-tuan dia, moga-moga Allah bagi saya, bagi tuan-tuan, bagi anak cucu kita merasai betapa kelazatan iman itu, bagaimana hakikat sebenarnya. Baik, hati seorang itu apabila sudah bersih dengan ketaatan dan kehambaan yang penuh kejujuran. Yang ini tuan-tuan, hati seseorang itu apabila sudah bersih dengan ketaatan dan kehambaan yang penuh dengan kejujuran, maka akan terpancar cahaya keyakinan yang tinggi dalam hatinya tentang kewujudan Allah. Lalu sifat wujud Allah terpancar dalam cerminan roh hamba yang terpilih tersebut. Lalu dia menyaksikan Tuhannya tanpa batasan dan tanpa takyif, gambaran dan cara, melalui perasaan kerohanian yang tinggi.
Yang disukar untuk kita terjemahkan tuan-tuan ya. Cuma kita ulang lagi sekali supaya tuan-tuan renung. Hati seorang itu apabila sudah bersih. Jadi persoalan sekarang ni, hati saya, hati tuan-tuan tak tahu berada pada tahap mana. Cuma ukurannya ialah bersih dengan ketaatan. Kalau hidup saya, hidup tuan-tuan, hidup keluarga kita ni hidup dalam ketaatan, hati kita bersih. Yang keduanya, hidup dalam kehambaan. Tuan-tuan rasa apa sekarang ni? Rasa kehambaan. Ada orang sembahyang, dia tak rasa hamba, dia rasa dia tuan. Sembahyang lepas sembahyang lain. Sebab itulah ibadah ni dia ada 3 istilah. Istilah pertama, ibadah. Ada orang dia ibadah semata-mata, tapi ada orang ni ibadah dia berada pada tahap ubudiyah. Sembahyang dia, puasa dia, baca Quran dia bukan berada pada tahap ibadah biasa ya. Ada orang ni cukup rukuk, cukup syarat sah, janji dia sembahyang. Sembahyang dia tu khusyuk ke tak, sembahyang dia tu ikhlas ke tidak, sembahyang dia tu sempurna ke tidak, baca Quran dia betul ke tidak, dia apa, janji dia sembahyang. Macam ada seorang Arab tu, dia lepas cat bangunan penuh dengan tangan dia ni ya. Ni saya pernah cerita pada tuan-tuan, nak cerita lagi sekali. Ada orang ni dia pergi ambil wuduk. Ambil wuduk sudah tentu dah tak sah wuduk tu sebab cat ni. Saya kata, kenapa kamu tak itu dulu, cuci dulu? Dia kata tak ada masa. Kemudian kamu sembahyang macam ni, sah tak sah? Dia kata, kamu tanya aku sah tak sah, aku nak tanya kamu boleh? Dia tanya kita balik. Dia kata, daripada aku tak sembahyang dengan aku sembahyang macam ni, mana baik? Tengok. Jadi maknanya daripada dia tak sembahyang langsung, baik dia sembahyang macam tu. Sah ke tak sah, peduli apa? Jadi dia sembahyang. Macam mana tuan-tuan kita nak jawab orang macam ni? Payah juga ya, tapi dengan Arab tak payah debat lah. Lagi pun kita pun bukan fasih sangat. Ada seorang Arab sini, kita dulu pergi ke Mesir, nak debat dengan orang Arab, kita kena debat dalam bahasa Arab lah. Mana boleh kita debat dalam bahasa Melayu. Ada Arab di Padang Jawa seorang. Ada seorang tu dia mengaji dengan saya. Kemudian dia baliklah tuan-tuan sekalian ke rumah dia. Dia duduk rumah sewa dengan seorang orang Arab Mesir. Jadi dia belajar UiTM, dia mengaji kat madrasah saya. Kemudian dia balik, adalah dia baca, dia dengar qasidah ceritanya. Dia cerita kat saya dia dengar qasidah. Jadi Arab Mesir ni marah kat dia dengar qasidah. Jadi pelajar saya itu kata, guru aku ajar dengar, tak ada masalah apa, bukan cakap itu dengar qasidah biasa lah. Dia kata tak boleh. Dia ada kata-kata dia yang macam dia lah. Betul. Budak tu kata, pelajar yang itu kata, aku mengaji dengan guru aku. Dia kata, siapa guru kamu? Aku nak cabar dia debat. Oh, dia nak cabar saya debat. Pelajar tu datang ke saya. Saya kata, boleh cakap kat Arab tu kita debat bahasa Malaysia. Kalau debat bahasa Arab, tuan-tuan sekalian payah juga, kita tak fasih sangat apa pun. Tapi debat bahasa Malaysia sebab dia duduk pada Jawa. Duduk dekat Malaysia. Tahu kan? Nasib baik kita tak cabar dalam bahasa Jawa. Kita pun tak reti. Dan nak bagi tahu je, Arab ni kalau kita debat dengan dia tuan-tuan, tak tahulah, dia payah nak menang. Dia sama-sama dia bertekak, dia bertumbuk gitu je lah. Tapi itulah yang kena, kenapa kamu sembahyang macam ni? Dia kata, aku nak tanya kamu balik, daripada aku tak sembahyang dengan aku sembahyang macam ni, mana baik? Kita kata bukan mana baik, orang tak baik sembahyang macam ni, betul sah. Tak sembahyang lagi dah. Tapi ada orang dia duduk tahap tu je. Daripada tak sembahyang, baik sembahyang. Sah ke sembahyang, batal ke sembahyang, itu cerita lain. Jadi kita sembahyang. Tapi ada orang tuan-tuan dalam dunia dia sembahyang, dia jaga tahap sembahyang dia sampai tahap istilah yang kedua, al-ubudiyah. Sembahyang dalam rasa perhambaan, rasa kehinaan. Masa kita rukuk, masa kita sujud, tuan-tuan ada hadir tak rasa dalam hati tuan-tuan? Rasa hinanya kita, rasa kerdilnya kita, rasa berhajatnya kita kepada Tuhan yang kita sembah. Itu dia panggil ubudiyah. Ada satu istilah lagi dalam kitab itu dia panggil al-abudah, al-ibadah, al-ubudiyah, al-abudah. Ini istilah lah tuan-tuan, ya, istilah. Bukan setakat seorang itu berada pada tahap ibadah, bahkan dia angkat ibadah dia kepada tahap kehambaan, ya, pada hatinya. Biasanya ubudiyah ni
Dia rujuk pada hati, rasa dalam hati. Kemudian al-abudah ialah dia mengangkat satu tahap lagi, ialah ibadah dia seluruhnya, zahir dan batin dia, roh dan jiwa dia. Sehinggalah sebab tu setengah-setengah ulama tuan-tuan dia tenggelam dalam sembahyang dia. Macam Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni bukan tahap ubudiyah biasa, tetapi tahap abudah, tahap dia hilang dalam sembahyang dia. Dia panggil fana. Tu yang cabut apa tu? Cabut panah apa? Tahu panah kelebih yang kena kat kaki dia. Dia solat 2 rakaat. Kalau tuan-tuan solat 2 rakaat ke minta dibius. Kalau saya dengan tuan-tuan minta view lah ya. Doktor kata okey tak tuan ni boleh tahan tak ni? Tunggu dulu doktor, saya nak sembahyang 2 rakaat. Masa saya sembahyang tu doktor buang, doktor cabut. Gitu ke? Mesti soalan pertama kita kata, doktor nak cabut biasa macam tu ke nak view dulu? Dia pun bagi pilihan, tuan nak yang mana? View lah dulu kan. Ke solat 2 rakaat. Allah. Macam Sayyidina Umar ni benar-benar dia sembahyang, dia kena letak seorang khadam dia supaya ingatkan dia. Bila mana dia angkat takbir, dia tenggelam dalam takbir, dalam kebesaran Tuhan. Allahu Akbar. Dia dah tenggelam dah di situ. Menyebabkan kemudian khadam dia kata rukuk. Dia pun baca Fatihah semua kali dia rukuk. Bila mana dia rukuk, dia tenggelam dalam rukuk. Padahal tak ada khadam dia bagi tahu ingatkan pada dia duduk situ. Berapa lama tak tahu dah dia tenggelam dalam tu. Macam tuan-tuan ya. Macam orang-orang yang tak pernah hadapi accident lah, bom kena, dia duduk tengok gitu. Nak kata nak cabut lari pun tak, nak bangun pun tak, duduk. Mata dia dah belur kamu. Tapi yang ni fana bukan belur. Jangan salah faham tak. Itu dah tahap. Bolehlah tuan-tuan ya. Jadi saya ulang balik, hati seorang itu apabila sudah bersih dengan ketaatan dan bersih dengan sifat kehambaan al-ubudiyah yang penuh dengan kebenaran, sidq, benar. Allah, masa saya rukuk, masa saya sujud, masa tuan-tuan rukuk dan sujud, Allah nampak sejauh mana kebenaran, kehambaan tuan-tuan. Atau sekadar saya dengan tuan-tuan memenuhi tuntutan sembahyang, bukan atas nama rasa kehambaan. Tak ada orang sembahyang ni tuan-tuan, ikhlas dia ni berbeza. Dia buat satu benda kerana Allah, ikhlas. Ada orang ni, dia buat satu benda bukan kerana Allah suruh. Kalau Allah tak suruh pun memang dia hamba, dia kena buat. Lain. Saya dengan tuan-tuan ni sebab Allah suruh. Kalau dah Allah tak suruh sembahyang, siapa nak sembahyang? Yelah, walaupun kita kata dah Allah tak suruh, dah tak adalah syariat. Bila mana tak ada syariat, tak adalah perintah dan segala-gala ni, tak ada peraturan, tak payahlah. Tapi ada setengah orang atas muka dunia ni tuan-tuan sekalian. Sebab tu ibadah ni dia ada 2, satu wajib, satu sunat. Sebab tu awliya ni dia pulut dalam bab sunat. Sunat ni apa masalah? Sunat ni tak ada apa, buat pun dapat pahala, tak buat tak ada dosa apa pun. Tapi kita tengok awliya ni tuan-tuan sekalian, dia puasa, dia baca Quran, dia berzikir, ratusan ribu dia berzikir. Kita ni kalau ada 33 tu je kan, cukup ke tak tu? Nasib baik imam baca kali imam Al-Fatihah. Kadang-kadang saya pun sama dengan tuan-tuan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Dah imam tak baca, kita lagi lah. Kita nak baca? Tak ada. Tapi nasib baik imam baca. 33 orang lain ratusan ribu zikir. Kenapa tu? Kerana sukarela dia patutkan. Sukarela. Sunat ni sukarela. Buat pun dapat pahala, kalau tak buat tak ada apa pun. Ada dosa, tak ada dosa. Ada Allah tanya akhirat, Allah tak akan tanya juga pun. Kerana Allah dah bagi tahu dah. Tapi bagi orang yang faham erti kehambaan kepada Allah, Allah suruh ke Allah tak suruh, Allah kata sunat ke Allah kata apa, dia tu hamba, maka dia akan buat tuntutan kehambaan. Sebab tu cuba tuan-tuan kira Nabi Daud, Nabi apa? Yang puasa 1 hari, buka 1 hari. Nabi Daud kan? Cuba tuan-tuan kira Nabi Muhammad puasa dengan Nabi Daud puasa mana-mana.
Cuba tuan-tuan kira. Nabi Daud ni dia puasa satu hari, pukul satu hari, puasa satu hari, maknanya 365 hari bagi 2. Tapi cuba tuan-tuan kira Nabi Muhammad puasa mana banyak. Kira punya kira, dia banyak Nabi Muhammad lagi. Sebab tu Nabi Muhammad digelar abadi. Ya. Hamba-Ku kata Allah. Macam mana tak jadi hamba? Ibadah dia nak kena banyak. Ni tuan-tuan dia. Kalau tuan-tuan rasa nak jadi hamba, saya nak jadi hamba Allah, ibadah dia nak kena banyak. Baik, maka hasil daripada itu dengan penuh kejujuran, maka akan terpancar cahaya keyakinan yang tinggi dalam hati seseorang itu, tuan-tuan ya, tentang kewujudan Allah. Ya. Di dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan dah ada cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman, cahaya Islam. Cuma kita nak satu lagi cahaya yakin, yang betul-betul nur cahaya itu memancar satu keyakinan dalam hati saya dan hati tuan-tuan, keyakinan yang terlalu tinggi, yang kemuncak tentang kewujudan Tuhan. Kadang-kadang kita bukan apa sangat bab ni, bukan kita tak yakin Tuhan itu ada, tapi di mana? Ada setengah orang dia yakin kat masjid. Yang tu tinggi sikit ya, peratus dia. Betul rasa tak? Kat masjid ni Allah ni, rasa kewujudan Allah ni rasa tinggi sikit. Nak banding dengan di pasar, ada beza tak? Beza. Jangan tahu dia. Beza. Nak banding dengan di pejabat kita sendiri, beza tak? Pejabat kita kan, kita kan bos, manager, CEO kan. Kau kita tak ingat tak? Tapi kalau peratus keyakinan tentang kewujudan Tuhan dalam diri saya, dalam diri tuan-tuan, berada pada kemuncaknya, walau di mana tempat kita berada. Sebab tu Nabi kata, ittaqullah haitsuma kuntum, hendaklah kamu bertakwa pada Allah dan walau di mana kamu berada. Sebab Allah ni dia tidak kata kat masjid, kat surau ke apa. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia dah Allah bersama dengan kamu walau di mana kamu berada. Boleh tuan-tuan ya? Maka moga-moga Allah anugerahkan pada saya, pada tuan-tuan, cahaya keyakinan yang tinggi dalam hati kita semua tentang kewujudan Allah. Lalu sifat wujud Allah terpancar dalam cermin ruh hamba yang terpilih tersebut. Sifat wujud Allah itu akan terpancar. Dia panggil tajalli. Dia terpancar dalam cerminan ruh kita. Lalu dia menyaksikan Tuhan tanpa batasan, dan tanpa takyif. Yang ni tuan-tuan ni dia panggil kasyaf. Allah singkat, maka kita nampak, menyaksikan keagungan Tuhan, kehebatan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tapi nampak itu, nampak tanpa batasan, nampak tanpa cara, tanpa gambaran, tanpa kaedah, melalui perasaan kerohanian yang tinggi. Macam saya selalu sebut pada tuan-tuan, kita masuk duit dalam tabung, ataupun kawan kita masuk duit dalam tabung, kita nampak sifat kemurahan pada dia. Tuan-tuan nampak ada macam mana sifat kemurahan itu? Bulat ke, bujur ke, besar ke, kecil ke, warna apa? Dia tak ada warna, dia tak ada cara. Tuan, tadi saya jumpa, ya Allah, pemurahlah dia Tuan. Kita pun tanya balik, boleh tak Tuan bayangkan sikit kemurahan dia? Sifat kemurahan dia tu, boleh bayang sikit tak? Saya nampak dia bagi 1 juta, itu yang dia bagi. Yang dia bagi tu duit. Sifat dia tu, ke kerana dia bagi banyak tu nampak sifat pemurah dia? Tak, bukan tuan-tuan. Sifat pemurah ni bukan kerana bagi banyak. Jangan salah faham. Sebab ada berapa ramai orang punya kedekut dia, tapi dia bagi banyak. Sebab apa? Dia nak dapat nama. Lain tu. Tapi jadi masalah pendalaman ni, ukurannya sukar, terlalu sukar untuk kita terjemahkan dalam bentuk cara, dalam bentuk rupa, dalam bentuk batasan. Berapa kilometer kan kita nak kata dia ni pemurah? Boleh kata, Allah, saya jumpa ada seorang tu 100 kilometer pemurah dia. Bagaimana kalau sifat yang ada pada diri seorang hamba itu kita tak boleh nak bayangkan bagaimana sifat itu, keadaannya, rupanya, warnanya. Sifat pemurah warna apa? Sifat pemurah warna apa? Warna ungu lah tuan. Yang RM100 kan warna ungu.
Betul-betul RM100 dia pun bagi RM100. Saya nampak sifat pemurah dia. Di mana? Pada warna ungunya. Dah, bukan. Habis warna apa? Warna biru. Kertas 50 tu. Tak. Habis warna apa sifat pemurah? Mana ada pemurah ada warna? Maka kalau pada makhluk itu pun sukar untuk kita bayangkan keadaan-keadaan, batasan-batasan, ketentuan-ketentuan, cara dan sebagainya, bagaimana melihat keagungan Tuhan dengan pandangan hati kita yang telah Allah hilangkan. Dia panggil tabir-tabir, hijab-hijab yang ada pada hati kita, kemudian Allah tajalli, Allah zahirkan ya, sifat-sifat tersebut melalui gambaran mata hati saya, mata hati tuan-tuan. Benda-benda ini dituan-tuan, ada benda boleh cerita lah. Ada benda macam saya selalu sebut pada tuan-tuan, saya cerita pada tuan-tuan, manisnya madu tu macam-macam mana sekalipun tak boleh tuan-tuan nak bayangkan, kecuali tuan-tuan beli, tuan-tuan rasa sendiri. Macam mana tak rasa? Yang tadi lah, lawan nafsu setakat mana yang termampu bagi kita. Tuan-tuan ada dengar, minta maaf saya sebut ya, Tuan Guni Aziz dalam satu video klip yang Oscar banyak duk post kan. Tuan Guni Aziz ni tuan-tuan, tu saudara saya. Cuma tak apalah, cuma nak cerita, kadang-kadang orang suka, kadang-kadang orang tak suka kan. Biarkan lah, nak buat macam mana. Nabi pun ada orang tak suka. Cuma saya nak bagi tahunya, dalam satu video klip dia menangis. Sikit lah dia menangis tuan-tuan. Dia kata sepanjang umur hidup dia, seingat dia lah, yang dia tak ingat tu tak tahulah, seingat dia sepanjang umur dia, berapa tahun umur dia? 80 lebih, 80 apa lah, 86, 84. 3 kali tak bangun tahajud. 3 kali tak bangun tahajud. Lepas begitu dia pun cakap lah, ya Allah, sedih, dia kata sedih rasa hati dia pun menangis. 3 kali tak bangun. Macam mana? Allah, habislah saya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan dah berapa kali? Saya dengan tuan-tuan sama lah, saya dengan tuan-tuan sama lah, kita sama-sama banyak tidur pun. Dan kalau itu tuan guru yang ada zaman ni, cuba tuan-tuan baca kitab-kitab yang terdahulu, ulama-ulama terdahulu sampai 40 tahun mereka tak tidur kerana sujud dan rukuk kepada Allah pada waktu malam. 40 tahun tak tidur. Tak baca lah. Bukan dia cerita, orang lain cerita. Kalau dia cerita tu kita tanya kan, tapi orang lain duk cerita pasal dia, orang tahu, semua orang tahu. Dia ni dah lama dah tak tidur malam. Kenapa? Duk tengah sujud dan rukuk pada Allah. Orang kata, habis kesihatan dia macam mana ustaz? Tuan-tuan, orang ni kalau dah dekat dengan Tuhan, yang sakit, kejap sihat ni kita. Kenapa? Yang jadi jauh dengan Tuhan. Tak tahu kenapa sakit ya? Tak tahu. Tak tahu lah ustaz, saya tiba-tiba sakit. Ya, kau tiba-tiba sakit. Kau makan banyak. Pertama sebab makan, sakit. Yang keduanya sebab syaitan, jin, syaitan, gangguan, sihir, syaitan. Yang ketiganya sebab dosa. Yang saya dengan tuan-tuan kejap sakit perut, kejap kacik mata, kejap sakit mulut ni, kenapa? Ada kau sakit mulut? Sebab dosa. Ada seorang ulama yang mengarang matan, yang apa ni? Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Imam Abi Suja. Kata saya, di umur dia 100 tahun lebih, dia jadi siap masjid Madinah, tak silap. Dia jadi siap masjid Madinah. Anak murid dia tanya, dia jadi siap, tahu-tahu sekali dia jaga pasir masjid apa semua sekali. Anak murid dia kata, saya tengok imam ni tak pernah nampak rasa letih, rasa penat, tak pernah nampak sakit. Apa rahsia imam? Dia kata, aku jaga seluruh anggota aku daripada awal, daripada muda dulu sampai sekarang. Aku jaga seluruh anggota aku ni daripada melakukan maksiat pada Allah. Maka Allah sehatkan seluruh anggota aku sampai sekarang. Allah, rupa-rupanya saya dengan tuan-tuan ada sesuatu dosa yang kita buat yang menyebabkan apa yang kita tanggung pada hari ini. Bila dosa tu? Kita pun tak tahulah bila. Tapi hari ini kita sedang merasai benda tu. Tapi kalau tuan-tuan rasa, ustaz, saya ingat saya tak ada dosa, ustaz. Saya ingat saya. Ya. Kalau tuan-tuan seingat tuan-tuan tak buat dosa, maka
Sakit yang ada sekarang ni sebab penyakit daripada syaitan atau jin atau sihir. Saya selalu baca 3 kul Ustaz nak tidur. Saya rasa tak pernah kena sihir. Kalau macam tu sebab makan banyak. Tengok salah satunya. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak makan banyak, tuan-tuan selalu jaga ayat kursinya, 3 kul je, syaitan tak ganggu. Satu lagi kerana dosa-dosa yang lampau. Inilah di antara tuan-tuan dia. Baik, penyaksian tersebut adalah, nampak kita baca ni tuan-tuan, dekat pukul 10 dah. Tak ada lah kan? Baru lagi. Ya, jam tu dekat pukul 10. Tak adalah saja lah, saja. Nak ambil ni, nak ambil ni kan? Dia mengaji mudah je, tak perlu sampai pukul 10. Nak ambil dah. Baik, penyaksian tersebut adalah pada pandangan kerohanian. Yang tu tuan-tuan nak kena tahu sikit ya. Seulang balik yang tadi, lalu dia menyaksikan Tuhan yang tanpa batasan dan tanpa takyid, gambaran dan cara, lagi perasaan kerohanian yang tinggi. Allah, ada satu benda saya dengan tuan-tuan nak kena saya ingat, tuan-tuan nak kena ingat. Kita ada 2 unsur. Unsur zahir, unsur batin. Unsur zahirnya jasad, unsur batinnya roh. Maka kita kena bina dua-dua ni. Bina apa? Pertumbuhan jasad ni. Dengan vitaminnya, dengan apa? Karbohidratnya, apa-apalah tuan-tuan kita belajar dulu ya. Untuk badan ni nak kena ada diet ke apa? Kena jaga. Kemudian roh, macam mana roh? Kita sentiasa jaga badan ni ya. Orang perempuan lagilah jaga badan. Betul ya? Betul tak betul? Betul? Orang lelaki dia tak kisah sangat ya. Sebab tu kadang-kadang orang lelaki ni, saya pun kadang-kadang pelik juga. Saya sama lah. Kita orang lelaki sama lah. Kalau isteri kita ni berisi sikit lah, dia gemuk sikit, kita pun dah, kenapa ni? Kuruskan sikit. Kita tak apa, makin besar lah. Patutnya kita pun kena jaga juga. Tapi kalau badan kita besar, perut kita besar ke depan sikit, kita buat tak tahu je. Kalau rumah, kenapa ni? Makan ni belilah apa-apa biar slim sikit. Tapi nak bagi tahu je, dalam ramai-ramai di antara lelaki perempuan, orang perempuan lagi jaga badan. Kita depan cermin berapa minit? 5 minit lah. Kau tak sampai. Orang perempuan tak kena gaya setengah jam depan cermin. Itu bab muka sahaja, bukan bab lengan, bab badan. Baik, sebegitu rupa saya dengan tuan-tuan jaga diri pada zahirnya. Bagaimana roh kita? Jadi ada setengah orang ni tuan-tuan, badan dia tak bagi makan banyak sangat, dia banyak puasa. Dia tak bagi tidur banyak sangat, dia banyak tahajud. Kenapa? Kerana itulah jaga kerohanian. Nak jaga roh ni, dia tak boleh banyak makan. Allah, sebab tu benda pelik berlaku bulan Ramadan. Saya pun tuan-tuan pun berlaku. Pada saya, pada tuan-tuan berlaku bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tidur sedikit, makan sedikit, ibadah subhanallah terlalu banyak. Daripada mana kekuatan itu? Kerana kekuatan itu ialah kekuatan terbinanya kerohanian kita. Nampak tuan-tuan ni? Jadi rupanya di sana dia ada satu proses meningkatkan kerohanian. Dengan proses inilah tuan-tuan sekalian kita akan berada pada tahap itu. Penyaksian tersebut adalah pada pandangan kerohanian seseorang, iaitu pada mata hati seseorang hamba yang sudah bersih dan murni, bukan pada pandangan mata kasar. Kerana menurut majoriti ulama, jumhurul ulama yang sunnah, bahawasanya Allah Jalla Jalaluhu tidak boleh dilihat dengan mata kepada di dunia ini. Itu kena ingat ya. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah menegaskan bahawa dengan mata kasar ini tidak akan boleh tengok Allah dia di dunia ni, tak boleh. Tapi yang kita bincang sekarang ni, kita ada satu lagi mata yang dinamakan mata hati. Mata hati ni ialah mata roh yang kita selalu sebut, cuma istilahnya mata hati. Tak apalah orang Malaysia kata mata hati ya. Orang Arab pun sebut gitu juga tuan-tuan, ainul qalb ya, ainul basirah, mata hati. Tapi yang kita nak bahagia, apakah sebenarnya mata hati ni? Roh lah tuan-tuan. Bila mana roh ni tuan-tuan sekalian dibina dan tahap kerohanian tu tinggi, maka roh ni mampu tuan-tuan sekalian melihat di luar daripada jangkauan apa yang ada di mata zahir. Azan di sini. Allah.
Sikit lagi lah tuan-tuan ya. Sikit lagi kita baca di sini. InsyaAllah buku ni kita cuba cepat sikit untuk habis sebelum Ramadan lah. 2 kali kuliah lagi lebih kurang. Lepas Ramadan tu kita baca kitab lain insyaAllah. Baik, kita teruskan sikit lagi perbahasan di situnya. Ada pun yang tadi tolong tegaskan tadi ya tuan-tuan ya. Jangan kita berfahaman bahawa melihat Allah dengan mata kepada yang ada. Kerana majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah yang telah menegaskan bahawa tidak boleh lihat dengan mata kepala. Yang kita bincang sekarang ini ialah mata hati. Mata hati yang dimaksudkan ialah rasa, zauq, rasa wujud Allah, rasa keagungan Allah, rasa dekatnya Allah, rasa kekayaan, kehebatan segala-galanya, rasa. Dan rasa itu sentiasa berkekalan dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan. Yang makan rasa itu makin hari makin bertambah gerun, bertambah takut, bertambah cinta, bertambah rindu, bertambah segala-galanya. Yang kadang-kadang akhirnya bila mana kita rasa itu terlalu kuat tuan-tuan sekalian, maka kita bercakap pun sentiasa sebut Allah, kita mendengar pun rasa, ya, kita rasa segala-galanya. Macam kita tak tahulah. Saya pun nak kata pernah pun tak juga. Macam tuan-tuan dulu pernah ke bercinta masa muda-muda dulu? Pernah juga ya. Orang duk cakap lah orang duk. Saya ni orang tunjuk kahwin dengan orang ni, kahwin je lah ya. Tak pernah cinta. Saya pun bagi syarat awal-awal ya. Saya nak kahwin bukan nak bercinta. Betul-betul tak betul dah, lama-lama tak ada. Kemudian dia kata tak boleh ke tangguh sikit lagi. Tangguh sikit, saya cari orang lain sebab saya nak kahwin. Tak ada masa lagi tak? Dulu lah jadi masa bercinta tu tak pernah. Tapi orang duk cerita ni bila mana orang bercinta ni. Terus kan mandi tak rasa, tidur tak lena, makan tak kenyang. Pada hati kepingkan tapi tak kenyang. Tidur dah 8 jam tak lena juga. Bercakap pun hidup dalam apa? Dalam apa dia panggil? Awan-awangan ke apa? Fantasi. Kenapa? Kerana dia tenggelam dalam cinta kepada makwa dia, kepada kekasih dia, kepada bakal isteri dia, kepada tunang dia. Tuan-tuan pernah tak rasa tuan-tuan dengan Tuhan sebegitu rupa? Ada seorang sahabat Nabi nama dia Sayyidina Sauban ya. Yang Nabi tengok waktu subuh pucat muka dia. Nabi tanya, kenapa Sauban kamu pucat? Dia kata, wahai Rasul, aku dah 2-3 hari tak lena tidur. Kenapa pula? Dia kata, bila mana aku balik ke rumah aku tak boleh nak tidur. Aku takut tak tidur, aku tak besok hari aku tak cepat nak bangun subuh, tak sempat jumpa kamu, tak boleh tengok muka kamu ya. Masuk dalam masjid boleh tengok muka Nabi, kemudian balik rumah tak boleh nak tidur. Kenapa? Takut besok tak sempat nak tengok muka Nabi. Tenggelam dia dalam rindu cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tuan-tuan? Allah. Kini nanya kita duk cerita sekarang. Rasa. Jadi ada pun para wali Allah, awliya Allah ya, menyaksikan kewujudan Allah dalam bentuk zauq. Yang ni wujud Allah ni mereka menyaksikan dalam hati mereka ya. Dari sudut mana? Zauq, rasa. Waktu tu kadang-kadang kalau kita duduk, Allah ada tak sekali? Ada. Allah melihat tak? Melihat. Allah mendengar tak? Mendengar. Allah tahu tak? Tahu. Jadi tuan-tuan nak duduk macam mana agak-agak tuan-tuan nak duduk? Macam mana agak? Allah belum tengok ni. Tuan-tuan nak duduk macam mana? Ada. Allah belum tengok ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat masa duduk-duduk dalam kelas guru besar lalu tepi tingkat dia, bukan dia masuk dalam kelas. Guru besar ada kawan kita pun guru besar, bukan Tuhan yang maha besar. Jumpa puan duduk rumah, suami tak ada, macam mana dengan suami ada? Lain tak? Bukan sama dengan suami ada dengan suami tak ada. Lain. Allah Rabbi. Sama juga saya dengan tuan-tuan dulu. Kita kecil-kecil dulu, ayah ada dengan ayah tak ada. Oh, ayah tak ada, merompak lah kita. Ayah tak ada. Mak cakap mak perlu dia apa dengan mak. Lepas dia cubit aja. Ayah jangan, dia otak.
Mak kata pergilah mandi. Ayah kamu dah balik. Dengar ayah balik. Tak balik lagi. Ayah nak balik ni. Lain tuan-tuan. Tapi ayah kita sekejap ada, sekejap tak ada. Ada itu seorang tu dia cerita kepada saya. Dia kata, ya Allah, dia ni antara orang yang paling takut pada ayah dia. Sebab ayah dia memang pukul sungguh. Jadi dia pergi, tuan-tuan sekalian, dia duduk di Batu Balai, Cerantu. Ayah dia balik Kelantan. Ayah dia kata, kamu jangan pergi mandi sungai. Ayah tak ada, jangan pergi mandi sungai. Tuan-tuan tahu masa tu, dia cerita kat saya, masa tu ayah dia ni kalau balik Kelantan tak kurang sebulan. Dengan kerja dia selesai kerja dia baru dia balik. Memang confirm kita tahu maknanya kaya ayah pergi bulan April, bulan Mei baru ayah balik. 1 April, 1 Mei baru balik. Tak berani nak pergi sungai tu. Padahal pergilah, ayah confirm balik 1 Mei. 2 April, 3 April mandilah sungai. Dia kata tak pergi ustaz, saya tak pergi. Takut. Tak pergi. Kita dengan Tuhan macam tu. Allah. Sama lah saya dengan tuan. Saya cerita ni sama lah saya dengan tuan. Sama lah. Keluar masjid. Ada nak duduk macam ni? Dalam masjid gini. Masjid. Okey, sikit dah. Baik. Duduk kedai mama. Habis dia sembang. Allah. Moga-moga Allah ada dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan. Rasa kehadiran Allah sedang lihat kita, Allah sedang pantau kita, Allah sedang tengok kita, Allah sedang tahu apa yang ada dalam hati kita. Silap kita dengan Allah neraka kita, tuan-tuan. Habis. Allah. Yang ni yang dikatakan zul, rasa. Rasa ni dia ada banyak lah, tuan-tuan. Ada banyak, ada sikit, ada langsung tak rasa. Moga-moga Allah tambahkan setiap hari, setiap detik sebelum saya dengan tuan-tuan bertemu dengan Allah, Allah tambah rasa. Rasa gerun pada Allah, rasa takut pada Allah, rasa rindu Allah, rasa segala-galanya. Yang ni yang kita bicara sekali. Menyaksikan Allah dalam bentuk zauq, dalam bentuk rasa, perasaan kerohanian dengan mata hati mereka yang disinari cahaya keyakinan dan kelazatan iman yang murni. Mereka menyaksi, mereka awliya-awliya ini, tuan-tuan, wali-wali Allah ini menyaksikan cahaya wujud Allah. Menyaksikan cahaya wujud Allah jalan-jalan, bukan menyaksikan Allah. Salah satunya menyaksikan cahaya kewujudan Allah yang maha tinggi, yang menjadi sumber bagi pancaran cahaya wujud para makhluk yang ada. Tuan-tuan sekalian, ini kiasan bahasa ni. Tuan-tuan, kita macam malam ni kita buka lampu ni, tuan-tuan lebih nampak lampu ke nampak cahaya? Tetapi dengan cahaya lampu itu menggambarkan kewujudan adanya lampu. Tapi tanpa lampu tak ada cahaya. Tak ada cahaya ni. Dia kena ada lampu dulu baru ada cahaya. Tapi adanya cahaya ini menggambarkan kewujudan lampu. Itu kiasan bahasa, tuan-tuan ya, sekadar bahasa. Ya, banyak juga kita nak berbicara sekadar bahasa. Sebab tu kadang-kadang orang sekarang ini cepat sangat dia hukum orang sesat. Pelik, tuan-tuan sekalian. Dia tengok video sesat. Sejak bila menyesatkan orang dengan dalil video? Sesat orang ni sekiranya bercakap dengan Quran. Mana dalil Quran dia sesat? Mana dalil hadis dia sesat? Mana dalil ijma' dia sesat? Mana dalil qiyas dia sesat? Bukan mana video klip dia sesat. Tak boleh. Tapi kadang-kadang sekadar bahasa. Tuan-tuan, kalau nak sesatkan orang dengan bahasa, sedangkan kita bukan ahli bahasa, ramai dah yang sesat. Edison sesat. Nah, berbulan madu di atas pelangi, tak sesat. Berbulan madu di awan biru, mana ada berbulan madu di awan biru? Sesat ni. Bahasa-bahasa jangan salah faham. Kalau kita bukan ahli bahasa, jangan cakap banyak tentang bahasa. Sekadar bahasa. Tapi kiasannya begitulah, tuan-tuan. Okay, insyaAllah ya. Silakan. Bagaimana dengan hukum jasad? Hubungan. Soalan ni payah nak jawab, tuan. Waktu
Oh ya, selalu dekat. Hubungan macam mana ya? Ya, hubungan roh dengan jasad. Nak mengenal Allah. Roh dengan jasad tu samaan kan? Baik. Terima kasih tuan ya. Setakat saya mampu jawab lah, insyaAllah. Tuan-tuan, kita ada dua unsur. Unsur yang pertama ialah unsur hidup di akhir di dunia, iaitu jasad. Cuma jasad ni dia tak akan hidup tanpa roh. Maka yang menghidupkan jasad kita, yang menggerakkan jasad kita ialah roh. Maka dengan sebab tu kita boleh cakap, kita melihat. Itu jelas lah, tuan-tuan pun tahu je ni. Saya ulang balik. Cuma apa hubungan? Tuan tanya tadi, apa hubungan jasad dengan roh dalam mengenal Allah? Baik tuan-tuan ya. Yang setakat saya faham, yang setakat saya belajar, tuan-tuan boleh tanya Habib kenapa jadi. Yang Habib datang sini, Syekh kita datang sini, tuan-tuan boleh tanya lagi soalan ni, yang jadi pencerahan yang lebih. Yang setakat saya mampu jawab ialah ada satu saja perkara dalam kejadian kita sebagai manusia. Manusia tidak dinamakan manusia kecuali ada jasad dengan roh, itu manusia. Dan ada satu kejadian, unsur kejadian manusia yang boleh kenal Allah, ialah roh. Jasad tidak mampu mengenal Allah. Kerana jasad ini adalah unsur untuk kehidupan dunia, kehidupan yang tidak kekal, kehidupan yang Allah binasa. Maka sebab itulah Allah cipta satu unsur yang kedua yang dalam diri kita, yang namanya roh. Maka roh inilah yang ada kemampuan untuk mengenal Allah. Tetapi roh itu dia berada di dalam jasad. Sebab itulah salah satu daripada apa yang kita nak belajar ni ialah nak belajar ada waktunya kita fokus kepada mempertingkatkan kerohanian. Istilahnya ya, untuk meningkatkan kerohanian. Kenapa? Kerana roh ni kata setengah ulama, bila mana dia berada dalam jasad, dia jadi terikut dengan orang panggil apa ya? Terikut dengan jasad. Dia jadi lemah. Jasad ni lemah, roh dia tak lemah. Dia jadi lalai. Sekarang apa? Kerana jasad ni jadi tidur, roh dia tak tidur. Roh dia tak makan, roh dia tak tidur. Ya. Lepas tu bila mana apa makna tidur? Tidur ni bila mana roh tu keluar daripada jasad, tu tidur. Kemudian Allah hantar balik, maka hidup balik. Jadi bila mana jasad kita menjadi masalahnya ialah bila mana jasad kita dah berada dalam badan, maka dia ni tersekat, terhijab dengan sifat-sifat jasad. Dia jadi lemah, penglihatan dia pun lemah. Maka sebab itulah kita bila mana kita belajar zikir, kita bermujahadah, kita lemahkan nafsu kita, kita kawal nafsu kita, kemudian kita masukkan makanan roh, iaitu zikir. Maka roh jadi kuat balik. Dengan sebab roh ni jadi ada kekuatan kembali kepada sifat asalnya. Dengan sebab itulah dia panggil roh ni mampu merasai keagungan Tuhan, mampu melihat, menyaksikan, dengan istilah yang disebut mata hati tadi. Yang itulah sekadar mana yang saya boleh cerita. Ya. Sebab tu hati ni pun tak boleh nak orang faham apa? Hati ni dia sekadar rasa kepercayaan. Sebab tu iman dia letak dalam hati. Tapi hati juga tidak ada kemampuan untuk mengenal roh. Baik, ada ulama kata lagi, kenapa roh tu dia ada? Sebab roh ni pernah berbicara dengan Allah di alam arwah. Ya. Yang kita baca, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Masa kita di alam arwah dulu, Allah berbicara dengan kita, dengan roh kita. Dan Allah tanya soalan ketika itu kepada roh ni, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Maka roh jawab, semua roh ni jawab, qalu, lalu mereka berkata, bala, bahkan ya, syahidana, kami semua roh-roh ni bersaksi. Sebab tu kata ulama, tidak ada satu unsur kejadian manusia yang mampu berada pada tahap ma'rifatullah untuk mengenal Allah, ialah roh. Dengan sebab itulah tuan-tuan, kita nak kena bina kerohanian kita. Dengan apa? Dengan tadi, jangan bagi dia terikut dengan nafsu. Kita kena lawan sikit nafsu kita. Kalau dia terikut sangat dengan nafsu, dia jadi lemah. Dan kena bagi makanan yang secukupnya kepada dia, iaitu zikir berterusan. Zikir apa? Zikir sir, zikir dalaman, kerana dia usul dalaman. Yang itulah kaitannya. Tapi roh ini tidak boleh bersendirian tanpa jasad. Kalau roh saja-saja, dia jadi hantu. Ya, motosikal ke, jasad tak nampak, itu hantu yang bawa, hantu bonceng. Tapi kalau jasad saja semata-mata tanpa roh, itu mayat. Yang menjadi manusia ialah roh dengan jasad berhimpun, maka itulah manusia.